Samim selaku pengacara majlis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad, amma ba'd. Yang diraihkan rakan-rakan guru kita, Ustaz Asmawi, Cikgu Kamal, Cikgu Nelly, Cikgu Elika dan Ustaz Muzamil, Barisan Penolong Kanan, Cikgu Pendi, Cikgu Andrew, Cikgu Noriza, rakan-rakan guru serta AKP, dan ada juga bekas-bekas pelajar SK Batu Telingai serta ibu bapa yang turut serta pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk rakan-rakan berlima, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Terlebih dahulu, kita sama-sama panjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dilimpahkan dengan cuaca yang begitu mengizinkan. Pada mulanya tadi mendung, biasalah mendung tu tandanya kita sedang bersedih, ya, bersedih dengan suasana kita pagi ini. Dan alhamdulillah sekarang mula panas. Kalau panas saya pun tak sedih lagi, minta maaf saya tadi tak dapat menahan sebab. So saya luahkan sebab saya dan sekarang saya boleh berdiri. Kalau saya tahan, saya tak akan dapat berdiri kat sini. Baik, izinkan saya bercakap dengan murid-murid kita dulu. Terlebih dahulu cikgu mengucapkan tahniah dan syabas kepada murid-murid tahun 6. Tepukan gemuruh untuk murid tahun 6 kita. Atas sumbangan mereka menaikkan peratus mencapai tahap minima sekolah kita kepada 47.4 kalau tak silap saya, 47 something daripada tahun sebelumnya, dan peningkatan juga dari segi GPS atau grade purata sekolah. Dan paling membanggakan kita juga, kita dapat melahirkan seorang pelajar yang cemerlang, iaitu adik As-Solehah. Adik As-Solehah, ke tangan bye-bye kepada cikgu kita, yang berjaya mendapat keputusan 5A 1B. InsyaAllah saya rasa adik As-Solehah akan bersekolah tidak bersama dengan rakan-rakan lain lah, insyaAllah. Dikabarkan oleh ibunya menghendaki As-Solehah ke sekolah menengah agama. Dah bersedia As-Solehah? Kepada murid-murid lain di tahun 6, seperti mana sebelumnya cikgu maklumkan, kamu bukannya gagal. Kamu bukannya gagal. Kamu masih berpeluang lagi untuk meneruskan pelajaran hingga ke tahap yang lebih tinggi. Paling tinggi pendidikan kita adalah PhD. Jangan lupa, kita ada seorang guru, bekas guru di sini yang sedang melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD. Dan saya cabar rakan-rakan berlima ini, usia masih muda, timbalah ilmu sampai ke PhD. Kita dengar kabar, kita akan seronok, kita akan turut gembira. Manalah tahu suatu hari nanti Ustaz Asmawi datang ke sini sebagai orang tertentu bergelar Dr. Hasmawi. Begitu juga Cikgu Kamal, Dr. Kamal. Cikgu Halika, Dr. Halika, Cikgu Nelly, Dr. Nelly, dan Cikgu Ustaz Muzamil, Dr. Muzamil. Tidak mustahil, tidak mustahil. Baik, kepada murid-murid lain,
khususnya tahun 5 sekarang. Okey, khususnya tahun 5 sekarang, belajar jangan berhenti. Okey, tugas sebagai pelajar tidak berhenti waktu cuti. Tak ada berhenti. Okey, saya pun masih belajar. Kata pepatah, belajar hingga ke liang lahat. Tahu liang lahat? Tahu liang lahat? Hingga ke kubur. Hingga ke kubur pun kita masih belajar. Sehingga nafas terakhir, kita masih belajar. Sebab proses belajar ini tidak ada nokta. Tahun 5 bersedia. Tahun depan kamu akan UPSR. Dan tengok keputusan kakak-kakak abang-abang kamu sekarang. Keputusan mereka sangat-sangat merangsangkan. Harapan kita jauh di sudut hati saya sebelum ini. Walaupun target kita di peringkat daerah ialah 70%. Saya sengaja letak 70%, tapi jauh di sudut hati saya nak cuba capai sekolah kita. Saya mengharapkan rakan-rakan guru mata pelajaran cuba capai 50%, sebab murid kita, calon kita 80 orang. Tapi alhamdulillah saya puas hati, target saya 50 dan hampir ke arah 50%. Tepuk tangan kepada guru mata pelajaran tahun 6. Juga tidak ketinggalan terima kasih atas sokongan guru-guru lain dan AKP, khususnya guru-guru yang tinggal di dalam kawasan sekolah, yang tidak keberatan untuk membantu anak-anak kita, membimbing anak-anak kita dalam pelajaran. Tidak ada gaji tu, tak ada gaji, tidak ada allowance tambahan untuk mereka. Inilah budaya yang kita nak wujudkan di sekolah ini. Tidak mengenal penat lelah, tidak mengenal ganjaran yang akan diterima. Yang penting adalah budi yang ditabur itu biarlah budi yang akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Anak-anak yang di depan ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita bimbing, untuk kita pimpin, untuk kita didik supaya menjadi insan berguna suatu hari nanti. Saya pasti semua yang ada di sini, 500 lebih pelajar yang di sini, semuanya akan menjadi insan yang berguna suatu hari nanti. Dan pesanan cikgu kepada pelajar tahun 6 khususnya yang pernah menerima ilmu daripada rakan guru yang kat depan ni, jangan lupa jasa mereka. Jangan lupa jasa mereka. Bila kamu berada di tahap yang lebih tinggi atau lebih tinggi daripada kami, jangan menyombong diri. Itu kita pantanglah kalau anak murid kita menyombong, tak kenal kita. Kita sangat-sangat sedih kalau anak murid kita tak kenal kita lagi. Kami guru-guru memang tak akan kenal kamu, sebab kamu dalam proses membesar. Kamu dalam proses membesar, cikgu tak akan kenal. Seperti mana yang cikgu ucapkan malam tadi semasa di asrama, cikgu seronok bila ada bekas murid cikgu tegur cikgu di luar. Bekas murid cikgu tegur cikgu di luar pada majlis sukan bola sepak yang tahun ni. Bekas murid saya di SK Rancangan Supuk dan bekas murid saya di SK Batu Telinga tegur saya. Mereka ikut serta dalam permainan bola sepak. Saya tanya nama, barulah saya tahu. Rupanya saya semakin mencecah usia remaja. Anak-anak dari prasekolah hingga ke tahun 5, kita teruskan perjuangan. Perjuangan kamu belum selesai. Tahun 6 tu dah selesai di sekolah rendah, mereka akan pergi ke sekolah menengah. Seperti mana yang saya wawarkan sebelum ini, bila di sekolah menengah kamu adalah pelajar yang paling muda. Pesanan cikgu bila di sekolah menengah nanti, jangan ikut pengaruh dan anasi-anasi yang tidak sihat. Baik, cikgu ambil kesempatan di sini untuk memaklumkan cuti persekolahan kita bermula. Ada yang tak bermula hari ni? Tak ada kan? Cuti persekolahan kita bermula esok 23 hari bulan November dan berakhir 2 bulan 2 Januari. Wow, hebat. Berakhir 1 Januari 2020.
kamu mula bersekolah lagi sebagai murid sekolah. Masuk ke sekolah ini kalau yang dari tahun prasekolah hingga ke tahun 5, 2 hari bulan Januari 2020. Okey. Mendaftar di sekolah ini pada 31 hari bulan Disember 2019 jam 2 petang. Okey, Pak. Dah ada surat kan? Dah dapat surat? Okey. Pesanan cikgu terakhir kepada murid-murid, semasa cuti jangan tak jaga kesihatan. Okey. Seramai inilah murid bercuti, seramai ini juga cikgu minta ada ke sekolah tahun hadapan, ditambah oleh murid tahun 1 dan prasekolah yang baru. Okey. Jadi cikgu tak nak dengar ada yang dah tak ada. Tahu tak, faham tak dah tak ada? Dah tak ada kerana sesuatu musibah. Faham maksud cikgu tak ada? Bukan tak ada, berpindah itu lain. Yang dah tak ada, dah nadai. Okey? Cikgu tak nak dengar tu. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Kami serahkan kepada ibu bapa kamu sepenuhnya semasa cuti. Walaupun serah kepada ibu bapa kamu sepenuhnya, tapi jaga kesihatan, jaga keselamatan semasa di rumah. Bermain boleh, tapi jangan bermain terlampau sangat. Okey? Kepada rakan-rakan guru dan AKP, esok mula bercuti, selamat bercuti. Okey? Selamat bercuti dan ingatlah, cuti bukan satu hak, cuti adalah keistimewaan. Sekiranya ada keperluan untuk dipanggil ke sekolah dalam masa cuti, no excuse. Okay? No excuse untuk kita menolak kehendak dan kepentingan perkhidmatan. Okay? Termasuklah saya. Okay? Selamat berjumpa dengan ahli keluarga bagi yang dah berkeluarga. Selamat kembali ke tanah air bagi yang bercuti, balik ke tanah air masing-masing. Jangan lupa tanggungjawab kita. Di luar sana pun kita guru, di sini guru, di luar sana pun guru. Kita tetap guru selamanya. Baik, kepada rakan-rakan yang akan berpindah, I don't know how to start. Ustaz Asmawi, selamat berpisah. Kekalkan momentum dan teruskan perkhidmatan yang cemerlang di sekolah ini, dan tambah lagi di stesen yang akan Ustaz bertugas nanti. Saya secara peribadi, Ustaz, yang Ustaz tinggalkan, yang saya bawa, bukan bawalah, saya minta bersama dengan panitia pendidikan Islam, insyaAllah kami akan kekalkan, iaitu program bacaan Yasin setiap hari Jumaat. Tadi pun Ustaz masih mampu membimbing kita. Betul? Murid Islam, betul tak? Tadi saya dengar suara Ustaz. Saya tak nak naik. Saya tak nak naik sebab saya dengar suara Ustaz hari ini sangat-sangat mendayu. Bila saya naik nanti mencurah air mata. Tak mampu saya nak naik. Bukan saya tak sudi Ustaz. Bukan saya tak sudi naik. Baik, terima kasih atas jasa Ustaz selama 14 tahun di sini. 14 tahun lebih, hampir kepada 15 tahun. Hampir semua anak Ustaz dilahirkan di sini. Hampir semua anak Ustaz dilahirkan di sini. Dan mula bujang, berkahwin, dapat anak. Rezeki Ustaz di sini kali pertama. Dan insyaAllah rezeki Ustaz balik ke kampung. Teruskan perjuangan. Perjuangan masih panjang untuk diteruskan. Jadi saya mewakili rakan-rakan mohon maaf atas segalanya kepada Ustaz Asmawi. Dan secara pribadi saya sendiri juga mungkin ada terlepas cakap waktu kita bincang secara langsung dan tidak langsung, khususnya dalam memikirkan anak-anak kita, bersama Ustaz Asmawi. Mungkin ada yang saya terlepas cakap kepada Ustaz, saya mohon maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Terima kasih Ustaz.
The second person, Cikgu Kamal. Saya tak nak tengok muka Cikgu Kamal. Bukan saya benci Cikgu Kamal, Orang yang pertama tegur saya di kalangan guru dan tegur saya apabila saya jadi guru besar kat sini. Saya lihat Cikgu Kamal, siapa ni? Siapa cikgu ini? Rupa-rupanya Cikgu Kamal yang akan mendampingi saya. Dan saya tak pernah minta dia buat sesuatu yang hebat di sini. Tak pernah Cikgu Kamal. Saya tak pernah minta, tapi saya cuma buka idea kepada Cikgu Kamal untuk ambil peluang ini. Ambil peluang, kena jadi DPM, tak jadi DPM sekolah kita, ambil peluang untuk ketengahkan nama sekolah kita, ketengahkan pusat sumber kita. First time saya bagi tahu Cikgu Kamal, this year maybe pusat sumber kita masuk pertandingan. Aduh cikgu, itu perkataan Cikgu Kamal kepada saya. Ya ke? Okay. So Cikgu Kamal, you can do it. Saya cakap kat Cikgu Kamal, you can do it. So terbukti sudah apa yang Cikgu Kamal lakukan kepada pusat sumber kita. Sangat-sangat kita terhutang budi kepada Cikgu Kamal. Setakat hari ini, untuk makluman rakan-rakan, bukan kita ego, setakat hari inilah untuk sekolah rendah biasa, bukan sekolah rendah SKM. Untuk sekolah rendah biasa, kategori biasa di Subis, belum adalah lagi yang menandingi sekolah kita. Kita sentiasa johan pengurusan pusat sumber. Dan saya minta penyandang yang siapa ini, kita tak kurang orang yang hebat. Semua guru-guru di bawah saya semua hebat. Semua hebat. Saya berharap Cikgu Mek akan meneruskan kehebatan ini, bersama kita semua. Kita semua, insyaAllah tahun depan pusat sumber kita akan dilawat oleh sekumpulan guru besar dari MUA. Dan kalau tak silap dalam bulan 3. InsyaAllah. Kalau diizinkan, ada rezeki, kita akan jemput Cikgu Kamal, insyaAllah. Kalau diizinkan dan ada rezeki, sesuai masa, kita akan jemput Cikgu Kamal. Baik Cikgu Kamal, secara peribadi saya minta maaf. Mungkin ada juga idea-idea saya ataupun pandangan-pandangan saya yang bertentangan dengan pandangan Cikgu Kamal. Yang Cikgu Kamal tak dapat terima. Tapi Cikgu Kamal, saya faham, saya ketua, dia tak pernah bantah. Dia tak pernah membantah. Dan bantah belakang tu saya tak tahulah kan. Tak pernah bantah. Dia sentiasa kata, okey, saya try. Dia sentiasa kata try. So, kita pun bangga. Perubahan dari segi keceriaan di pusat sumber weeks by week. Kalau cikgu-cikgu masih ingat, minggu ini masuk, lain. Minggu depan masuk, lain. Mungkin kita tak mampulah buat begitu, tapi saya rasa untuk mengekalkan momentum itu, insya-Allah kita akan cuba sama-sama kekalkan. Cikgu Kamal seorang yang kreatif, dan bukan saja, saya akui dan saya rasa rakan-rakan pun akui, bukan saja di pusat sumber, beliau juga in bracket lah, bukan jelupa, saya nak katakan jelupa, tidak, in bracket oleh kerana berani, dia seorang yang berani cakap terus terang kepada seseorang, dia boleh menguasai semua sekolah ini. Boleh, bukan menguasai, dia boleh komunikasi dengan semua orang. Dari Puan Pau kita, Puan Pau, cleaner juga rasa kehilangan Cikgu Kamal. Puan Pau pun rasa kehilangan Cikgu Kamal. Guard kita pun rasa kehilangan. So kita semua rasa kehilangan. Saya
secara pribadi minta diteruskan momentum Cikgu Kamal di tempat yang baru. Saya yakin, saya tahu sekolah baru Cikgu Kamal sangat mencabar, sekolah besar, sekolah besar. Dan jangan rasa kecil di sekolah besar, jangan rasa kecil di sekolah baru. Tunjukkan kita ada kebolehan di sana. Dan secara pribadi mohon maaf sekali lagi kepada Cikgu Kamal dari ujung rambut sehingga ke ujung kaki. Tepuk tangan untuk Cikgu Kamal. Cikgu Nelly. Murah dengan senyuman. Seorang yang murah dengan senyuman. Saya suka usik Cikgu Nelly. Minta maaf Cikgu Nelly ya. Saya selalu usik Cikgu Nelly, tapi dia lambat faham. Biasalah. Orang Sabah biasa lambat faham. Lambat faham Cikgu Nelly ni. Kadang-kadang usik saya, dia datang balik. Apa GB? Dia tanya balik. Samalah dengan Cikgu Lika. Dua-dua orang Sabah ni lambat faham bila diusik. Keistimewaan Cikgu Nelly memang tidak kita nafikan. Dia mempunyai kebolehan dari segi bukan akademik, malahan di ko-akademik ataupun ko-kurikulum. Banyak membantu kita dari segi melatih budak, melatih murid dalam tarian dan juga nyanyian. Saya rasa adik Mai, mana adik Mai? Adik Mai angkat tangan. Mana dia? Angkat tangan. Janganlah menangis. Angkat tangan. Saya rasa adik Mai akan rasa sangat-sangat kehilangan. Betul? Adik Mai akan rasa kehilangan Cikgu Nelly. Kerana Cikgu Nelly membawa adik Mai hingga ke peringkat yang lebih tinggi pada tahun. Very big thank you Cikgu Nelly. All the best Cikgu Nelly. Tempat baru 2 kali lipat sekolah ini. 2 sesi sangat mencabar. Saya yakin guru-guru yang kita keluar di sini adalah guru-guru yang hebat dan kehebatan mereka akan lebih menyelah di tempat baru. InsyaAllah. Jangan risau Cikgu Nelly. Jangan rasa kecil di tempat baru. Jangan rasa kecil. Dan Cikgu Nelly, saya secara bagi pihak rakan-rakan memohon maaf. Dan secara pribadi juga saya mohon maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Mohon dihalalkan segala yang termakan terminum. Maaf juga atas gurauan saya, usikan saya selama ini. Cikgu Nelly, all the best. Yes, Cikgu Halika juga murah dengan senyuman, juga blur bila saya usik. Dia bantah balik. Saya dan Cikgu itu suka kacau. Dan dia bantah balik. Apa tadi Cikgu? Apa tadi GB? Bila saya usik. Cikgu Halika juga bukan kurang hebatnya. Anak Sabah. Anak Sabah, dua-dua ni anak Sabah. Nanti saya ulah balik anak Sabah. Cikgu Halika cuma dia pendiam. Itu. Pendiam bukan bermakna tidak cemerlang. Pendiam bukan bermakna tidak cemerlang. Dia diam-diam ubi berisi. Yang dia ubi berisi, kita sangat berhutang budi kerana beliau adalah seorang guru bahasa Melayu. Kita kehilangan Cikgu Kamal bahasa Melayu, Cikgu Nelly bahasa Inggeris, Ustaz Mawi pendidikan Islam dan juga bahasa Inggeris. Cikgu Ustaz Mawi pernah mengajar bahasa Inggeris. Cikgu Lika juga balik Sabah ke negeri asal. Sekolah lebih kurang sama dengan sekolah kita. Lebih kurang sama dengan sekolah kita dan kekalkan momentum kehebatan cikgu di sini. Teruskan di sekolah baru cikgu. Dan saya bagi pihak rakan-rakan mohon maaf jika ada kekasaran bahasa. Maaf juga atas usikan saya cikgu. Dan saya mohon dihalalkan segala yang termakan dan terminum. Mungkin ada yang harta cikgu saya makan. Baik, untuk 2 orang anak Sabah ini, very sorry, bukan orang Sarawak tolak cikgu ya. Bukan orang Sarawak tak sudi. Faham in bracket. Bukan orang Sarawak tak sudi. Easter mendahului, Madil juga mendahului, apa perlu buat. Jadi rezeki juga mungkin kat Sabah. Mungkin somewhere kat Filipina ke. Untuk Cikgu Nelly dan Cikgu Lika, semoga bertemu jodoh di negeri di bawah Bayu.
Kalau dapat jodoh, kabar-kabarkan dengan kami. Okey. Terima kasih Cikgu Lika. Tepuk tangan untuk Cikgu Lika. Dan akhirnya Ustaz Muzammil, saya pernah cakap masa dinner kita, kata Ustaz Muzammil dengan kat saya, setiap kali ada function, tahu function? Aktiviti sekolah. Tak kira lah aktiviti apa. GB, boleh saya cari dana? Muka Cikgu Muzammil ni, Ustaz Muzammil buka dana. Saya seronok bila dia masuk mesti nak cari dana ni. Ustaz Muzammil seorang yang rajin cari dana. Tepuk tangan untuk Ustaz Muzammil. Dan saya juga akan merasa kehilangan, kami juga akan merasa kehilangan Ustaz Muzammil. Dan mungkin rakan-rakan juga setuju dengan saya. Ustaz Muzammil adalah seorang ustaz yang handsome. Betul? Apa? Ustaz yang masuk baru nanti lebih handsome dari Ustaz Muzammil. InsyaAllah. Ustaz Muzammil tak berapa lama di sini. Rezeki dapat pindah lebih awal. Mungkin rezeki anak Ustaz Muzammil puas duka lara. Kita simpati juga dengan yang lain yang duka lara tapi belum rezeki dapat pindah. Ustaz Muzammil rezekinya ada tahun ni dan dapat pindah ke Kuala Lumpur, ibu kota negara kita. Sangat mencabar, sangat mencabar. Sekolah pun sangat mencabar, sekolah besar, sesak jalan, sesak nafas dan sesak segalanya. Tapi insyaAllah rezeki ada di mana-mana. Bagi Ustaz Muzammil, saya minta teruskan momentum cikgu, teruskan semangat cikgu untuk membantu sekolah, untuk membantu sekolah baik bukan di sekolah ini, di sekolah baru. Teruskan minat cikgu untuk mencari dana dan sebagainya. Buktikan Ustaz boleh. Kepada Ustaz, saya bagi pihak rakan-rakan mohon kemaafan jika ada terlanjur kata, terlanjur bicara, termakan, terminum, mohon dihalalkan. Dan saya secara pribadi juga mohon maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Minta dihalalkan. Dan ke semua rakan-rakan yang berpindah, saya ingin sampaikan salam isteri saya, khususnya bagi yang telah mengenali isteri saya dan keluarga saya, yang pernah menegur dan berkenalan dengan keluarga saya. Ustaz Mawi pernah pergi beraya ke rumah saya. Isteri saya kirim salam. Cikgu-cikgu lain, Cikgu Kamal pernah pergi ke rumah saya. Cikgu Nelly, Cikgu Ustaz Muzammil dan Cikgu Lika tak pernah, tapi isteri saya juga berkirim salam. Selamat berjuang di tempat yang baru, di stesen baru cikgu. You can do it. Itu bukan gemuruh untuk rakan-rakan kita. Baik, akhir sekali kita berdoakan setiap yang pergi pasti ada yang akan datang ke sekolah kita. 5 orang pergi, insyaAllah mungkin ada guru baru masuk ke sekolah kita. Dan kita mengharapkan kekosongan ini akan terisi dalam masa yang terdekat ini. Mungkin terisi daripada guru Semanyong itu mungkin tidaklah. Mungkin tidak sudah selesai antara negeri, mungkin dalam negeri, iaitu antara daerah, ataupun yang merayu ke Sarawak dapat balik dan masuk ke sekolah kita. Sama-sama kita berdoakan semoga kekosongan ini akan terisi segera. Kita sekarang ni tinggal 36, maknanya kita kosong 6. Dan akhir sekali kepada rakan-rakan berlima, apa pun cikgu suatu hari nanti, jangan lupa SKBT. Di sini kenangan terpahat. Di sini tempat cikgu semua mencurah tenaga dan perkhidmatan pertama kali, saya rasa. Betul? Semua pertama kali di sini.